A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pertemuan kita pada malam dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقرأ مقبونوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا تأويل اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا عملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa pentadbir masjid. Seterusnya yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah kita menyambung lagi pada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana kitab ini menceritakan pada adab mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada adab cara meninggalkan maksiat, serta adab-adab dalam bersahabat sesama makhluk dan juga sesama hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, pertamanya marilah kita sama-sama berniat iktikaf duduk di dalam masjid ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku duduk i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, pada pertemuan kita yang lalu Imam Al-Ghazali menyebut janganlah kita ini tak ada kita ni mengelak diri kita daripada berada di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala tak suka, tempat-tempat maksiat. Telah saya terangkan pada tuan kita yang lalu, kita tak suka masuk dalam kelab malam, kita tak suka pergi konsert-konsert, kita tak suka pergi kedai-kedai judi. Memang kita akan mengelak daripada tersebut. Tapi Imam Ghazali kata jangan pula Allah tak jumpa kita pada tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang baik ni apa? Seperti masjid, surau, pusat ilmu dan segalanya. Maka kalau berlaku begini, kata Imam Ghazali, rugilah dia. Dan untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala, pandangan Allah Ta'ala, untuk kita merebut hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, mahu tidak mahu, kata Imam Ghazali, kena susun jadual harian kita. Bila kita susun, atur jadual kita, maka kita akan lebih taqarrub, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Imam Ghazali, maka dengarlah baik-baik kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu bermula dari engkau bangun tidur sampailah kepada engkau kembali semula ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Imam Ghazali kata pada pagi tadi kita tidur,
Sampailah malam sekarang, kejap lagi kita tidur. Kan kita bongkar pagi tadi sembahyang subuh, sampailah lepas isyak sekarang kita akan kembali semula ke tempat tidur. Jadi Imam Ghazali kata, aku akan susun ya jadualmu. Kadang-kadang kita ni tak tahu nak susun macam mana. Jadi buku ini sebagai satu panduan bagi kita untuk menyusun ya segala perkara ataupun amalan-amalan ataupun perbuatan kita di muka bumi Allah Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada adab yang pertama, iaitu adab-adab bangun daripada tidur. Kata Imam Ghazali, hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Kan? Apa ini masukkan terbit fajar? Azan waktu subuh. Kan? Hari ini subuhnya 5.50. Kan? Maknanya kita kena bangun sebelum 5.50 terbit fajar. Orang Melayu je panggil salat subuh, orang Arab panggil salatul fajr. Kan? Sebab tu kita kata fajar ni matahari, bukan fajar ni perubahan daripada malam ke siang. Itulah bermulanya. Ya, jadi disebut sebagai fajar siddiq, terbitnya fajar siddiq. Ya, bila mana cahaya tu dah nak menerangi dunia. Okey. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu. Hendaklah menyebut nama Allah mendahului daripada segala sesuatu yang kita buat pada hari tersebut. Okey. Apa zikrullah ni Ustaz? Dia ajar lagi. Baik di hatimu atau di lidahmu. Bukan sekadar di mulut, bukan sekadar di bibir, tapi juga perlu ada pada hati. Kan? Bangun tidur. Kan? Bongkar. Apa kita buat? Kita mengeliat luar. Itulah kita dapat, kan? Itulah yang kita dapat bila kita mengeliat, bila kita menguap. Tapi Imam Ghazali kata apa? Lazimkan dirimu bangun je pada tidur. Pertama pada segi lafaz, dan kedua pada segi lintasan hati. Dan kata Imam Ghazali, dan bacalah doa ketika itu. Doa. Kan nanti kalau ujung nanti kita baca doa tidur, doa nak tidur. Okey, doa nak tidur kita baca Allahumma bismika amutu wa ahya, ataupun diterbalikkan Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut. Diterbalik belakang tu. Kalau dengan Allahumma bismika amutu wa ahya, mati dan hidup. Kalau bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, okey, ahya wa amut, hidup dan mati. Nak diterjemahkan, kalau nak dibahaskan sebab apa doa ni mula dengan hidup dan mati, sebab apa ni pula doa yang ini mula pula dengan mati dan hidup, agak panjang. Tapi kedua-duanya ada fadailnya. Kan? Maka bacalah ketika itu doa ini, kata Imam Ghazali, bangun tidur. Panjang doanya, kita terjemah satu-satu. Apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Inilah yang biasa kita baca. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya, kepada engkau lah kami dikembalikan. Sebab apa kata mati? Sebab tu Nabi sebut tidur sebahagian daripada mati. Tidur ni sebahagian pada mati. Dia belum benar-benar mati. Dia bermula dengan tidur,
kemudian koma, baru noktah. Kan? Tidur, koma, baru noktah. Kan? Tidur belum betul-betul mati lagi. Ada chances dia nak kembali ke dunia. Koma ni pula dia dah betul-betul macam tinggalkan dunia, tapi belum pergi lagi ke alam yang seterusnya, alam barzakh, alam akhirat. Tapi kalau noktah, dia dah betul-betul meninggalkan dunia. Sebab kita panggil meninggal dunia. Kan? Koma ni dah sebahagian dah nak pergi, tapi ada kalanya dia kembalikan semula ke dunia, dan ada kalanya pula kembali semula kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tidur, dia sebahagian pada mati. Orang tidur ni keberangkalian dia untuk tidak kembali agak tipis. Bukan tak ada orang tidur dia mati, ada. Ada orang dia tidur terus mati, ada. Kan 2 hari lepas saya dihubungi oleh seorang sahabat, ayahnya meninggal dunia. Ayah ni sakit lama, kemudian elok dekat hospital, elok. Hari ni nak balik tu dia memang dah sihat, sentiasa memang dah sihat, dah boleh bangun, dah boleh berjalan, dah boleh gelak ketawa, dah boleh bergurau. So mintalah discharge daripada hospital. Tidur malam tu, keesokan harinya nak kejut, ayah dah tak ada dah. Rupanya itulah petanda ayahnya akan pergi buat selama-lamanya. Tak tahu. Kan, walaupun sihat. Tapi chancesnya payah sikit lah. Selalunya akan kembali semula ke dunia. Kan, sebab tu kita dalam tidur, kalau dalam tidur kita mimpi jatuh daripada bangunan yang tinggi. Kan, kalau ikut realitinya, kalau jatuh daripada tingkat 80 mati. Kalau jatuh daripada tingkat 80 naik ke LCC tu, terjun ke bawah, mati. Chances untuk hidup tak ada. Kan, tapi sebabkan mimpi kita tak mati, tersedar kita. Tapi bagaimana keadaan badan kita? Sakit badan kita. Walaupun kita tak ada tu. Asbabnya jatuh pada bangunan tinggi pun, dalam mimpi pun jatuh, atas katil pun jatuh, jatuh ke bawah. Kan? Tapi takkan jatuh katil boleh mati, asbab sahaja. Sebab tu disebut mati, Nabi kata mati. Sebab tu kita kena doa, supaya Allah menjaga kita hidup ataupun mati. Demikian jugalah bila kita sedang, kan, yang menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah engkau matikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada engkaulah kami dikembalikan. Kemudian disebut lagi dengan doanya itu, usbahna wa usbahal mulku lillah wal azmatu wa sultanu lillah. Telah berpagi-pagi kami, dan telah berpagi-pagi telah jadi segala kerajaan ini bagi Allah Ta'ala. Wal azmatu was sultanu lillah, dan segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah Ta'ala. Wal izzatu wal qadratu lillahi rabbil alamin, dan segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Usbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam, wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimat keikhlasan, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama nabi kami, agama. Bila sebut millah, dia merujuk kepada agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab apa ada doa, sebab apa ada selawat ke atas baginda Nabi Ibrahim dalam selawat kita? Sebab itu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ibrahim ni ada 2 orang anak. Kan? Ada 2 orang anak.
ya, datangnya daripada Nabi Allah Ismail itulah keturunannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari Nabi Allah Yahya datangnya agama Yahudi dan Nasara. Sebab tu beza. Kemudian turunlah Zakaria, ya, dan ke bawahnya itu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, dan ke atas, ya, dan atas millah Nabi Allah Ibrahim yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam. Sebab itu sejarah hari ini kata orang Melayu ni agama asalnya Hindu. Tapi tak, tuan-tuan. Orang Melayu ni asalnya adalah, ya, agamanya millah Ibrahim. Itu keluar satu ajaran sesat, dia panggil millah Ibrahim, millah Abraham dia panggil. Itu salah pula. Dia kaji tiga kitab. Okey, dia kaji Ayurveda, dia kaji kitab apa nama Buddha, Gautama Buddha ni. Kemudian dia kaji kitab Bible yang dikatakan itu Injil, kemudian dia kaji Al-Quran, dia katakan tiga-tiga ni sama. Tak sama. Apa yang ada dalam Injil belum tentu, apa yang ada dalam Al-Quran belum tentu ada dalam Injil. Tapi apa yang ada dalam Injil dah ada dalam Al-Quran. Al-Quran ni telah dimajmukkan, disatukan oleh Allah Taala pada tiga kitab sebelumnya. Kan? Semua ada. Ya Ustaz, ada. Sebab tu kita baca Quran jangan sekadar baca. Kita baca Quran kena kita mengkajinya. Kan? Antaranya apa? Antara lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, ya, ada 114 buah surah. Satu surah sahaja tidak dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu surah Taubah ataupun surah Bara'ah. Ya, kerana surah Taubah dan surah Bara'ah ini adalah surah yang diturunkan dalam peperangan. Tidak sesuai dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang membawa kepada kalimah keamanan, persaudaraan. Banyak kan? Kita pun semua perbuatan kita akan buat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak makan Bismillah, kan? Kita nak memandu kereta Bismillah. Satu tompek yang kita tak Bismillah, itu apa? Iaitu tengah buang air. Tak payah tuan-tuan, nak terkoncing terberak, tiba-tiba nak mula berak tu Bismillahirrahmanirrahim, tak payah. Tak sunat kat situ. Bahkan haram pula baca kat situ. Selain daripada tu, sunat untuk baca Bismillah. Rasulullah ajar kita dengan basmalah, kan? Tapi kalimah Bismillah ini, Bismillahirrahmanirrahim ini bukan diturunkan, bukan hanya saja diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam eksklusif untuk Muhammad, tak? Allah khabar dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia adalah daripada Nabi Allah Sulaiman. Apa dia? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maknanya bismillahirrahmanirrahim ni turun ke atas Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Okey. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Nabi Allah Ibrahim itu seorang yang musyrik. Ya, Nabi Ibrahim ni diuji dengan Allah Taala dengan begitu hebat, tuan-tuan. Tak suka Nabi Ibrahim ni, bukan dibunuh, dibakar. Buat pula satu satu majlis nak tengok macam mana Nabi Allah Ibrahim kena bakar. Apa Allah nukilkan dalam Al-Quran? Qalu bardaw wassalama. Wahai api, jadilah kamu bardan, sejuk dan selamat. Kan? Baca Quran ni sedap, tuan-tuan. Saya bidang Al-Quran.
Semakin kita belajar, semakin kita mengkaji, semakin sedap. Cuma Al-Quran ni taklah macam kita belajar kitab ni, elok teratur. Kan tak? Ya, ada sikit dalam surah ni disebut. Ada sikit dalam surah ni disebut. So kepandaian kita lah untuk ambil sikit-sikit tu kita gabungkan untuk jadi satu pemahaman penceritaan kita. Kan? Sebab tu Allah sebut ya, sekolah ya, menang ya, Quran ni kan. Kalau kata kita cerita Al-Quran ni, mana ada dalam Quran ni mana ada cerita matematik? Siapa kata tak ada? Siapa kata tak ada? Mana dalam Quran ni ada sebut tentang astronomi? Siapa kata tak ada? Kan? Sebab tu kena betul kan, matematik umpamanya kan, Allahumma salli. Umpamanya kita ambil ayat nikah, ayat poligami kan. Allah tak bermula dengan satu, tapi Allah bermula dengan 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4 kan. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Masna 2, wa dan sulasa 3, wa dan ruba' 4. Baru Allah sebut fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau engkau takut tidak berlaku adil, cukup sekadar satu. Kan? Ya. Nabi Allah kata 2 dulu. Sebab tu ada orang dia salah tafsir. Dia tafsir di situ perkataan wa, masna wa, sulasa wa di situ dan. Ditafsirkan dengan dan. Bila ditafsirkan dengan dan, maknanya 2 dan 3. Ali dan Ahmad berapa orang? 2 orang. 3 orang. Ataupun yang kedua waktu asar sebelum maghrib. 2 waktu je. Kita sambung lagi. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khair. Ya Allah, kami meminta berdoa kepadamu supaya engkau an tab'athana fi hadzal yaum, bangunkan kami pada hari ini ila kulli khair, untuk dapat melakukan segala kebaikan. Bangun, kita doa, ya Allah Ta'ala, berikan aku kekuatan untuk hari ini aku boleh buat baik. Kan? DDNK kan? Bukan DDNK, Datuk Doktor DDF K. Datuk Doktor Fazilah Kamsah. Apa dia kata? Nak tidur, kita maafkan orang. Maafkan semua orang. Bongkar, bangun daripada tidur, kita fikir benda baik apa kita nak buat hari ni. Kan? Yang bercakap ni bukan ustaz, dia sendiri adalah pakar motivasi. Kan? Bangun tidur jangan fikir nak buat jahat. Aku nak pergi lemparlah rumah orang sebelah dengan cat. Tak, fikir benda baik. Buat benda baik, apa benda nak buat baik hari ni? Kan? Tengok orang rumah kita letih. Hari ni aku lepas main subuh kan nak balik, belilah nasi lemak apa makan sama-sama dengan isteri. Ataupun kejut isteri, jom kita pergi sembahyang subuh sama, kan balik kita makan sama-sama. Kan? Benda baik. Kan? Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an. Dan kami berlindung denganmu daripada melakukan sebarang kejahatan. Ya, kita tidak mahu untuk kita berlindung dengan Allah Ta'ala supaya kita ini dijauhkan daripada hasutan syaitan yang senantiasa menipu daya kita untuk kita berbuat benda yang buruk, benda yang jahat.
au najurrahu ila muslim, ataupun kejahatan itu pergi kepada muslim, daripada keburukan itu pergi ke orang lain. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, doa denganmu kami berpagi-pagi, denganmu juga kami berpetang-petang, denganmu juga kami hidup dan denganmu juga kami mati. Apa maksudnya di sini tuan-tuan? Maksudnya kita seorang secara total diri kita ini kepada Allah Ta'ala. Ya Allah Tuhanku, pagi ni aku serah diri pada Engkau, petangkang pun aku serah diri kepada Engkau, hidup dan matiku juga ini Engkau yang tentukan juga ya Allah Ta'ala. Kan? Itu kita doa tu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada kuasa, kita sebagai manusia tak ada kuasa. Tak ada kita nak, ya Allah aku hari ni aku dah standby nak mati. Tak ada. Jarang orang minta mati, selalu orang minta hidup lama lagi. Ya Allah Tuhanku, hari ni aku bangun hiduplah lama, bagilah aku peluang. Banyak lagi tak buat ni, kita doa kepada Allah Ta'ala. Ada tak orang minta mati? Tak ada. Orang semua minta hidup. Kan tak percaya, bila birthday seseorang, cuba kata selamat hari mati, kita kata. Mudah-mudahan tuan mati dengan cepat. Kan di pelompang dia orang tu, dah lah birthday dan kan kau doa pula dan mati. Tak ada. Kan walaupun kita tak tahu hidup kita ni sampai bila, berapa lama kita boleh hidup atas muka dunia ini kita tak tahu, tapi kita tetap juga minta untuk dipanjangkan umur. Kan? Wa nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi, dan kepadamu lah dan kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kan setiap hari kita mohon apa yang baik pada hari ini. Kan ya. Kita doa, kalaulah alihkan sesuatu mara bahaya di tengah jalan ke topi daripada mengenai darurat itu kepada orang lain, musibah itu kepada orang lain. Kita lalu-lalu nampak ada duri atas jalan ataupun paku atas jalan, kita pun berhenti, kita pun alihkan paku tu ke topi. Sebab apa? Sekarang orang lalu kan mesti bocor tayar, pecah aku. Kan kecil benda, kecil kita buat kan, alihkan paku-paku tadi ke topi ataupun kayu. Ada satu batang kayu menghalang jalan, kita pun ambil kayu tu kita ke topi kan, kecil daripada kita ya. Tapi kata Nabi apa? Itu adalah selemah-lemah iman. Kan lemah iman kita tu. Maka kalau benda yang lain, yang baik yang lain kita buat kan, ya, lebih baiklah. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab ni sebutnya, kalau kita tidak boleh memudahkan, membantu, kita jangan menyusahkan. Itu konsepnya. Kalau kita tak boleh nak bantu orang lain, jangan sampai satu tahap kita susahkan orang lain. Ini konsepnya. Inilah dia namakan tasawuf sufi, kesufian. Kan? Itu kata tadi, kita mohon kebaikan yang ada pada hari ini ataupun yang terdapat pada hari ini dapat kita. Wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Dan aku berlindung dan kami berlindung daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Kan? Kadang-kadang kita tak tahu orang nak buat jahat kat kita. Kan? Dia buat jahat. Semalam kita masuk tidur, sebelum kita tidur, penutup longkang tu ada. Bangun tidur pagi sekarang, kita nak pergi sembahyang, dah penutup longkang tu tak ada.
Kan dicuri dia orang. Dah mempulun kita dalam longkang. Yang ini kita mohon Allah gerakkan hati kita. Kan? Sebab itu ada tuan guru saya katakan, pengarah saya sendiri kata, Datuk Zaidi, saya rumah saya jauh, rumah saya Baling, Kedah. Bila balik hari raya, tuan-tuan faham ni lah, jalannya jam macam mana. Dulu saya bertugas di Kuala Pilah, kan, berulang alik Taman Bukti, Kuala Pilah, Taman Bukti, Kuala Pilah. Tuan-tuan tahulah Kuala Pilah ni macam mana, kucing beranak pun orang balik kampung, kan. Jadi kadang-kadang kita bawa keluarga, kita balik kampung, nak balik kampung kau rumah, kadang bawa balik keluarga. Yalah, bila balik keluarga ni anak-anak kecil dia pun tahu apa, dia dah boring, dia akan minta berhenti, bolina. Kita marah lah sebab jam dan kita nak cepet sampai ke kampung, kan. Tapi pengarah saya kata, Fiq, jangan. Kadang-kala asbab anak ini, asbab anak yang kita nafikan dia tadi, menyebabkan kita ditimpa musibah. Tahu laju-laju semua kan, kita pun latih, berhenti, kita pun berhenti. Kereta yang laju sama kita ni terus kita berhenti, kan. Sebab apa? Sebab anak nak terkencing, nak terberak. Kejap je lah, 4-5 minit ya. So selang 4-5 minit pun kita jalan, kita tengok kereta yang sama dengan kita laju tadi aksiden, kan. Apa terdetiklah hati kita. Kalaulah kita berlumba dengan dia ni tadi atas jalan raya, nescaya kita pun akan terlibat dengan aksiden tersebut. Tu kadang saya tanya, Tok, ni siapa pesan? Tok, tanya, terima kasih Tok. Tak, ini bukan saya yang pesan, ini guru saya pesan, dia kata. Siapa tu? Almarhum Syekh Murtaza. Maksud tuan-tuan, jangan kadang-kala Allah nak selamatkan kita ni, didatangkan orang lain untuk selamatkan kita, kan. Sama juga kita pergi masjid, kadang-kadang kita terlupa nak pergi masjid, Allah datangkan orang pada kita untuk selamatkan kita. Di telefon kita pagi tu, weh, hari ni ada orang meninggal, datang cepet, kita nak ni. Kita terbongkar lambik sikit hari tu, tapi sebabkan telefon berbunyi, kita tersedar, kita boleh pergi sembahyang. Syukur kita. Sebab tu dia kata tadi, dijauhkan daripada, kita mohon daripada Allah Ta'ala supaya jauh daripada daripada segala yang jahat pada hari tersebut. Minta benda yang baik, dijauhkan dari perkara yang tidak baik. Dan dikata lagi dalam ini, apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengan menjunjung perintah Allah. Bila kita tadi dah siap nak pakai baju, kata Imam Ghazali, kita pakai baju tadi, niatkan kita memakai baju tadi kerana menjunjung perintah Allah, iaitu pada menutup auratmu. Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk, kan. Salah abang pakai baju ni, itulah abang ni kalau kata orang masjid buat apa, buat kuliah, kalau abang tak ada, tak jadi macam tak jadi, dia kelentong rumah dia, kan. Rupanya malam tu dia nak pergi mana? Nak pergi malam pesta mudi, kan. Tu yang dia tu malam pesta muda mudi, dia pun menari, kan. Terkenal dengan tarian pun, orang panggil tarian Pak Maon tu, kan. Jadi jangan sebab kita berpakaian tadi, sebab kita nak nunjuk-nunjuk pada orang lain, kepada makhluk. Tapi kita berpakaian tadi sebab kita taat kepada perintah Allah dalam menutup aurat kita. Kalau begitu, engkau akan mendapat kerugian. Kalaulah kita berpakaian tadi bukan niat kita kerana Allah Ta'ala, kerana kita nak menunjuk-nunjuk, kata Imam Ghazali, engkau telah mendapat kerugian. Rugi, tuan-tuan, rugi. Patutnya kita kalau niat dengan Allah Ta'ala dapat pahala, tapi ada sikit sifat riak kita, habis, kan. Sebab itu dalam kitab ini Imam Ghazali kata penyakit dalam hati, dalam kitab ni jauh lagi tuan-tuan, kat belakang kita ni, Imam Ghazali kata jaga bolehmu 3 penyakit hati. Antaranya ialah riak.
Kan? Riak ini akan memusnahkan segala apa yang kita buat. Umpamanya bulan puasa itu kan, kita tak pernah tinggal sembahyang tarawih. Tak pernah tinggal tarawih kita. Ditambah pula dengan kita buat qiyam malam. Orang buat qiyam malam 10 malam terakhir, kita buat pada malam pertama Ramadan sehinggalah malam 30 Ramadan kita qiyam sepanjang malam. Orang dapat tahu, dengar orang rumah kau cerita, kau bulan puasa tidur sejamnya, 2 jamnya. Yalah, nak ni bulan puasa lah, nak boleh amal ibadah sikit. Ui, banyak amalan kau kan. Kita okey lagi. Adalah dah tua-tua ni nak kenalah sikit. Kan? Ui, kata ini terbaik kawan dia kata. Kita cakap sikit je, baru kau tahu. Baru sikit je cakap. Baru kau tahu. Kau baru tahu kau. Kan? Habis tuan. Daripada awal Ramadan kita punya amalan, sampailah hujung Ramadan kita punya amalan, habis. Ataupun ujub. Kata Imam Ghazali, ujub. Dia pergi pula ujub buat kat orang. Kata kat orang, kau tahu tak, bulan Ramadan ni dan tidur 2 jam. Lain tu semua dia baca Quran, tak baca Quran sembahyang, tak sembahyang dan mengaji, tak mengaji. Oh, dia cerita. Tapi lah ustaz macam saya kan, dan sedekah, tak sedekah dan tolong orang, tak tolong orang, dan ceramah, dan ajak orang baik-baik. Tak cukup kat masjid, kat TikTok. Habis semua dia cerita. Habis kan. Habis ceritakan kebaikan. Sebab kebaikan ni kalau nak buat, ya, paling baik ialah orang tak tahu. Saat kebaikan yang dilakukan orang lain tidak mengetahuinya, itulah yang terbaik. Okey. Itu yang pertama pada adab-adab, ya, melakukan adab-adab masuk ke dalam adab-adab bangun daripada tidur. Iaitu apa? Pertama, kita bangun tidur paling-paling kurang ialah kalimah kita yang pertama ialah kalimah alhamdulillah. Paling-paling kurang. Ustaz baca tadi doanya doa Arab. Boleh tak saya nak baca doa Melayu? Bacalah tuan-tuan. Yang tak dapat itu kalau kita tak baca apa-apa. Baca pula Facebook tak dapat tu pahala tuan. Tinggal dulu dunia ni. Ya Allah Tuhanku, kau hidupkan aku ini, hidupkan aku dalam kebaikan. Kalau kau matikan aku hari ini juga, kau matikanlah aku dalam kebaikan. Kalaulah ada benda yang jahat pada hari ini datang padaku, maka kau jauhkanlah aku daripada kejahatan. Ya Allah Tuhanku, seandainya kebaikan itu adalah untuk sahabatku, maka kau permudahkan kebaikan itu. Kita doalah untuk orang lain. Kan? Kenapa kita pergi haji sekarang musim haji kan? Kita pergi haji, kita boleh bawa doa untuk orang. Kenapa kita kat sini kita tak boleh doa untuk orang? Ya, maka tuan-tuan, amat rugilah kalau kita tidak merebut segala perkara yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi pada kuliah kita setiap hari Rabu, minggu yang kedua, yang keempat, ya, dalam kita pada bab-bab yang seterusnya yang akan dibahaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Yang baik itu tanya pada Allah Ta'ala, yang kurangnya itu tentang kelemahan diri saya sendiri. Sekali lagi ampun maaf saya pohonkan andainya ada salah bicara dan tersilap tutur kata dalam pertemuan kita pada malam ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima jahilna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.